Oh ya, saya lupa bawa. Ustaz ada. Ya, dia bawa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Okay, welcome to our session. We are the session number 7, right? Doctor? Session number 7. Oh, 6. 7, yeah. The last one is 6. Yeah. And we have reached hadith number 5762. الأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام مسلم أنه قال في كتابه باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لزهير قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. Bab berubat dengan kayu gaharu India atau cendana India. Yang sambung sikit itu. قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة فقال علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. Bab berubat dengan kayu gaharu India atau cendana India, iaitu costus. Dari Ummu Qais bin Mihsan, saudari Ukasha bin Mihsan, dia berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW bersama anakku yang belum memakan makanan. Lalu anak itu mengencengi beliau. Maka beliau meminta air lalu memercikkan air di tempat terkena air kencing. Ummu Qais berkata, dan aku pernah datang kepada beliau bersama anakku di mana aku telah menekan lehernya dengan jari dan kerana sakit tenggorokan. Maka beliau pun bersabda, atas dasar apa kalian menekan leher anak-anak kalian dengan cara tersebut? Gunakanlah oleh kalian kayu gaharu India ini, kerana padanya terdapat 7 umbatan. Di antaranya radang selaput dada, dititiskan dalam hidung untuk sakit tenggorokan, dan diletakkan di satu bahagian mulut untuk radang selaput dada. Okey, bab ni berkait sama dengan costos. Kalau bahasa Inggeris apa kata? Cost. Tak tahu. Macam mana? JUEST macam tu, tak tahu. Tapi dia sebenarnya famous. Macam oud yang kita kalau pergi kedai Arab, kita akan jumpa oud. Mereka memakai dia untuk wangi di dalam rumah. Dia sebenarnya kain apa nama itu, kayu yang sama, okey, ada wangi, tapi yang daripada India macam ori wallahu alam, atau dia lagi kuat yang daripada India. Tapi yang Arab punya dekat ni kedai Arab, mereka bawa daripada Thailand atau daripada Malaysia, tengok mereka bawa dari sana. Tapi semua boleh apa ni, kalau nak amalikan ni hadis mengikuti ud itu boleh, tak ada masalah. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, ni zaman dahulu kalau ada satu orang yang apa nama itu, yang di dalam mulut Matikan. Kalau dia yang turun, apa panggil dia? Kalau dia makan sujud, ada dua benda itu, apa panggil dia ya Allah Rabbi? Dekat atas dia turun. Answer. Ya, yang dekat apa bahasa Melayu kata? Anak tekak. Anak tekak. Ya. Tekak. Kalau dia turun, biasanya orang yang sebelum ni mereka akan masukkan tangan, masukkan jari, dan dia akan tarik dia ke atas. Satu di sini, satu di sini. Kalau masa yang saya budak, ada orang dia buat.
Mereka akan. So, Rasulullah dia bagi tahu di sini, jangan buat la tu'adzibna. Jangan buat satu azab kepada anak-anak kamu. Tak payah. Tak payah buat itu. So apa yang cara Rasulullah? Cara Rasulullah bawa ud itu dan mereka akan bakarkan di dalam rumah. Itu akan jaga daripada selesma, daripada kalau ada infection di dalam paru-paru, dia akan tolong sebenarnya. Ya, ud itu. Dia di dalam rumah sahaja. Dia akan wangikan di dalam rumah, dia akan tolong untuk semua benda yang ada masalah dengan influenza, selesma atau batuk kadang-kadang, semua benda dia akan tolong. Kalau orang Melayu mereka memakai minyak angin, minyak angin letak dia di dalam air dan mereka akan warm dan mereka cium. Bukan itu susah sama juga. Susah. Tapi cara Rasulullah dia memakai ud. Ustaz, dalam ni putih dia titiskan. So Rasulullah dia bagi tahu di dalam al-ud itu ada 7 ashfiya, 7 syifa. Okey? Dia kata boleh bakarkan dia satu kalau dia batuk atau selesma apa semua boleh tolong. Satu. Yang kedua, yus'atu min al-udra. Kadang-kadang mereka akan tumbuk dia dan mereka letak di dalam hidung. Okey, ni al-sa'd, panggil dia as-sa'd. Dan yang ketiga, qala wa yuladdu min dhatil jamb. Dia boleh letak dia di dalam makanan. Lepas dia tumbuk dia. Terima kasih. Ni sebenarnya hari itu saya minta daripada jazakallah. Saya minta daripada Dr. Arshad. Dia yang bawa ni. Tak tahu kalau dia betul-betul atau tak. Ni al-ud al-hindi. Tapi hari itu saya cuba pakarkan dia. Hari macam bau dia kuat. Tak tahu macam mana. Ni kostos. Tapi tak tahu. Tak ada bau atau tak ada wangi. Dan saya cuba bakarkan dia macam tak tahu, mungkin dia dah kering. Mungkin. Kalau dia macam segar, boleh muamalah dengan dia. Wallahu a'lam. Saya tak pandai. Tapi yang ud yang Arab punya selalu dekat rumah ada. Tak tinggalkan dia. Ustaz, saya ada tanya yang gahuru India. India government dia ban untuk orang tanam gahuru India. Boleh kena tangkap. So hanya government dia ada satu area dia kontrol untuk buat saja. Mak saya cakap macam susah, tapi ada orang tanam di belakang rumah sikit-sikit. Tapi kalau orang tahu dia akan tangkap, government akan tangkap. Untuk gahuru India sahaja. So dia macam susah nak dapatnya gahuru India. Wallahu a'lam. Ya. Okay, ni ada satu orang di dalam Rijalul Isnad, nama dia Ibnu Abi Umar. Nama dia Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Okay, dia duduk dekat Makkah dan umur dia 90 tahun dan dia buat haji 77 kali. Buat haji. 6. Kalau Al-Imam An-Nawawi dia sebut 7 syifa untuk ud itu. Dia kata yang pertama mudahkan haid. Yang kedua mudahkan untuk buang air. Yang ketiga, semua racun yang ada di dalam badan akan keluarkan dia kalau dia cium, kalau dia ya. Yang ketiga, orang ini bujang tutup ni telinga. Dia akan naikkan nafsu, syahwat. 3, 4, okey dah, cukup dah. Yang ketiga, kalau ada ulat-ulat di dalam burut, dia akan dia bunuh semua ulat-ulat di dalam burut. Ni 5. Ada lagi 2 saya tak tulis. Untuk liver dan untuk burut ada 2 benda yang berkait dengan itu. Ya.
حديث seterusnya قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة قال يونس أعلقت غمزت فهي تخاف أن تكون به عذرة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكن بهذا العود الهندي يعني به الكست فإن فيه 7 أشفية من هذا تلجم قال عبيد الله وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud telah mengabarkan kepadaku bahawasanya Ummu Qais bin Mihsan dan dia termasuk di antara perempuan kaum Muhajir digunakanlah oleh kerana kayu gaharu yuya ini, iaitu kayu cendana, kerana padanya terdapat 7 pengubatan, di antaranya radang selaput daging. Ubaidullah berkata bahawa Ummu Qais telah mengabarkan kepadaku bahawasanya anak itu kencing di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW meminta air dan memencikkan di atas bekas kencing anak itu dan beliau tidak mencuci pakaian beliau. Ya, so Rasulullah tak letak dia di dalam macam pipe atau dia ada satu bekas dia dia cuci, tak. Dia ambil sikit daripada air dan dia letak atas baju sahaja. Kenapa? So asal najasah masih ada, mana boleh? Mukhaffafah. Dia belum sampai 2 tahun atau dia belum makan lagi. Okey. Maknanya umur dia macam setahun, 6 bulan, dia belum makan. Dia menyusu sahaja. Ni satu. Yang kedua, kalau ni lelaki, tapi kalau perempuan, walaupun dia tak makan lagi, dia mesti cuci. Kenapa? Kenapa bezakan di antara lelaki dan perempuan? Ustazah Asia? Walaupun perempuan itu tak sampai 6 bulan. Dr. Yusof? Okey, kita ada banyak opinion. Banyak opinion. Ada satu ulama dia kata sebab kencing daripada perempuan dia akan keluar macam tu. Dia akan sebar. Tapi untuk lelaki dia akan di dalam satu tempat sahaja. Ni satu opinion. Ada lagi satu opinion dia kata sebab perempuan ada organ-organ ini di dalam badan dia lebih pada lelaki. Lelaki tak ada macam rahim, tak ada apa semua, tapi dia ada. Tapi opinion yang paling kuat dan kita terima, dan Imam Syafi'i dia yang bagi tahu pasal reason ni, dia kata sebab lelaki selalu dia keluar rumah dan dia akan mixing dengan orang yang dekat luar, selalu dia main-main di luar. Tapi kalau perempuan dia selalu dia duduk dekat bilik atau dekat rumah. So masa yang dia dah mixing dengan orang lain dan susah untuk jaga diri daripada budak. Okey. So mereka kata untuk maafkan untuk lelaki tapi tak maaf untuk perempuan. Sebab perempuan dia tak keluar banyak daripada rumah. Ni opinion Imam Syafi'i. Dia kata macam tu. Wallahu a'lam. Tapi dua-dua sama, wallahu a'lam. Bab yang seterusnya qala babut tadawi bil habbati sauda. Qala hadatsana Muhammad bin Ruh bin al-Muhajir qala akhbarana Laits an Uqail عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا النوابي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. قال وحدثنا يحيى بن ايوب قال وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. Bab berubat dengan jintan hitam, iaitu habatus sauda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepada mereka berdua bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada habatus sauda terdapat ubat dari segala penyakit kecuali asam. Asam adalah kematian. Habatus sauda adalah jintan hitam. Dekat hadis ni Syekh Al-Imam Muslim nama dia Muhammad bin Rumh Al-Misri. Muhammad bin Rumh Al-Misri. Dia semua hadis-hadis yang dia mengeluarkan dia mengeluar daripada hati. Tak tengok pada buku. Satu. Dua, dia tak silap dengan satu hadis. Macam Mis'ar bin Kidam. Mereka panggil atau bagi satu sifat untuk Mis'ar bin Kidam. Mereka kata Mis'ar al-Mushaf. Mis'ar macam al-Mushaf, tak ada satu perkataan atau satu huruf yang salah. Ni sama macam dia. Dia tak bersilap atau tak bersalah dengan satu hadis. Langsung. Muhammad bin Rumh Al-Misri. Naam. Semua riwayat daripada Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW serupa dengan hadis riwayat Qayyim. Namun dalam hadis Sufyan dan Yunus disebutkan habatus sauda dan dia tak mengatakan jintan hitam. Dekat hadis ni ada Imam Muslim, dia dah sebutkan 1, 2, 3, 4 cara atau 4 jalan untuk satu hadis sahaja. Jalan yang terakhir, qala wa haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi. Ada jumpa Al-Imam Ad-Darimi, dia yang ada Sunan Ad-Darimi atau Musnad Ad-Darimi, dia lebih tua pada Imam Muslim. Tapi dia tulis ada banyak hadis dhaif. Itu kenapa buku dia selepas Al-Kutub As-Sittah. Al-Imam Ad-Darimi, walaupun dia mengeluarkan hadis daripada dia. Al-Imam Ad-Darimi, naam. Dari Al-Ala dari ayah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu penyakit pun kecuali di dalam habatus sauda ada ubatnya selain kematian. باب seterusnya قال باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليه ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. Bab bubur talbinah dapat menenangkan hati orang yang sakit. Dari Aisyah isteri Nabi SAW, apabila ada seseorang dari keluarganya meninggal, maka kaum wanita berkumpul kerana hal tersebut. Kemudian mereka bubar kecuali keluarganya dan orang-orang yang dekatnya. Mereka pergi. Aisyah memerintahkan untuk disiapkan periuk dan tepung lalu dimasak, kemudian dibuatkan bubur talbinah. Apa? Ulang sekali lagi, daripada apa? Talbinah saya disebut talbinah. Dia buat daripada apa? Lalu tepung. Tepung? Tepung lalu dimasak. Tepung masak dengan apa? Kurma, dia kata kurma? Bukan. Dia tepung dengan susu. Kadang-kadang mereka letak madu atau tidak. Dua benda sahaja. Okey, tepung dengan susu. Lalu dituangkan dalam periuk tadi. Kemudian dia berkata, makanlah bubur ini, kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bubur talbinah dapat menenangkan hati orang yang sakit dan dapat mengurangi sebahagian rasa kesedihan. Ya, dia akan hilangkan semua sedih. Kalau rasa sedih, okey, bawa ni dan buat. Tak tahu. Kalau rasa macam tak manis, boleh letak madu. Okey, 3 benda saja dan buat. Tepung maksudnya biasa. Tepung apa ni, jagung. Tepung jagung sama dengan susu sahaja. Ya. Kalau nak letak madu boleh untuk jadi manis. Itu saja. قال باب التداوي بسقي العسل. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال إني سقيت عسلا فلم يزده إلا استطلاقا فقال له 3 مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرأ. قال وحدثنيه عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن ابن المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي عرب بطنه فقال له اسقي عسلا وذكر بمعنى حديث شعبة. Bab berubat dengan meminum madu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya perut saudaraku mual kerana diarrhea. Maka Rasulullah SAW bersabda, minumkanlah dia madu. Maka orang itu memberi minum madu kepada saudaranya. Kemudian dia mendatangi beliau kembali seraya berkata, sesungguhnya aku telah meminumnya madu, namun perutku semakin bertambah memulas. Orang itu mengatakan hal yang sama kepada Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Lalu datang kali yang keempat, maka beliau bersabda, minumkanlah dia madu. Maka dia pun berkata, sesungguhnya aku telah meminumnya madu, namun perutku masih bertambah memulas. Rasulullah SAW bersabda, Allah Maha benar dan perut saudaramu itu yang tidak benar. Akhirnya orang itu pun kembali meminumkan madu kepada saudaranya dan dia pun sembuh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawasanya ada seorang yang mendatangi Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya perut saudaraku terganggu. Maka beliau pun bersabda kepadanya, minumkanlah dia madu sebabnya dengan hadis riwayat Syu'bah. Tidak ada satu orang yang dia mahu kebaikan kepada diri, kepada kita, lebih pada ayah dan ibu, lebih pada kakak atau adik perempuan. Dan ni, mana ni yang pertama, ayah dan ibu. Mereka yang paling suka semua kebaikan kepada kita. Kalau tak ada ayah dan ibu, kakak atau adik perempuan. Kalau tak ada, kita akan pergi ke abang atau adik lelaki itu. Okey, tidak ada satu orang. Okey, nah. Ni satu. Yang kedua, Rasulullah dia percaya dengan apa yang Allah bagi tahu. Fihi syifa. Perkataan syifa di dalam bahasa Arab panggil dia nakirah. Nakirah maknanya macam am untuk semua sakit. Okey, tapi yang paling penting dia percaya. Kalau dia tak percaya, tak ada faedah. Kalau dia nak sabu, boleh makai dia untuk kulit. Kalau dia nak makan, boleh. Kalau apa-apa boleh makai dia. Okey, untuk madu. Ni yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah dia kata, saya percaya dengan Allah dan tak percaya apa yang masalah dengan burut abang kamu. Dia kata macam tu. Macam Sayyidina Isa, Nabi Isa, dia nampak satu orang, dia curi depan mata dia. Dia curi. Dia kata, dia tangkap dia. Dia kata, sarakta, kamu dah curi. Dia kata, wallahi ma saraktu. Depan mata. Dia kata, okey, saya percaya apa yang kata sumpah, mata saya yang tibu. Dia kata macam tu. Sama dengan Rasulullah. Ya. Untuk habatus sauda, macam mana orang Arab akan makan? Biasanya orang Arab dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh dia dan campur dengan madu. Sebab dia itu? Asam. Ya, sangat. Minyak. Kalau blender Pahit kalau dia macam pahit. Blender boleh blender. Ya, dia blender dulu, lepas tu dia mix dengan madu dan dia makan. Sebab dia pahit dengan dengan madu dia jadi macam equal. Ya. Sama dengan kalau Rasulullah tengok, Rasulullah kalau dia nak makan kurma, dia akan campur dengan tempikai. Sebab tempikai dia sejuk, ni dia panas. Atau boleh kata bukan panas, apa pun dia macam manis. Ni boleh equal, dua-dua dia makan. Rasul dia dua-dua. Ni sama juga. Panas ke? Dia pahit. Dengan kalau asal boleh kata dia panas atau dia manis. Nah. Bab yang seterusnya qala babu at-ta'uni wat-tiyarati wal-kahanati wa nahwiha. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه
وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. Bab penyakit taun, ramalan, nasib sial, perdukunan dan lain sebagainya. Dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqas dari ayahnya bahawa dia telah mendengar dia bertanya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah SAW berkenaan penyakit taun? Maka Usamah berkata, Rasulullah SAW bersabda, penyakit taun adalah siksaan atau azab yang dikirim kepada Bani Israel atau kepada orang-orang yang hidup sebelum kalian. Apabila kalian mendengar penyakit itu terjadi di satu negeri, maka janganlah kalian datang kepadanya. Apabila dia terjadi di satu negeri sedang kalian berada dalamnya, maka janganlah kalian keluar kerana ingin lari darinya. Dan Abu Nadir berkata, jangan kalian sampai kalian keluar kecuali kerana lari darinya. Okey, yang pertama dekat hadis ni, siapa yang Syekh Al-Imam Muslim? Yahya bin Yahya. Biasanya kalau dia nak mengeluarkan satu hadis daripada Imam Malik, dia akan kata haddathani atau akhbarani. Tapi di sini apa dia kata? Qara'tu, saya yang baca. Ni satu kelebihan kepada qari kalau dia yang baca. Okey, bukan yang orang lain. Kalau dia dengar sahaja, mungkin dia tidur. Biasa dia tidur. Tapi orang yang baca, dia akan fokus. Mana dah sampai, mana ada komen, dia boleh tulis semua. Okay, so itu kenapa di sini dia kata saya yang baca. Qara'tu ala Malik. Okay, ya ni bezanya. Satu, dua, ya ni at-ta'un apa dia? At-ta'un? Kolera, boleh kata kolera. Dia kali yang pertama mula dengan Bani Israel. Sebelum Bani Israel tak ada kolera. Kaum yang pertama mula dengan mereka. Ni satu. Yang kedua, ni ada khilaf di antara ulama kita. Kalau kolera dah ada di dalam satu bandar, macam sekarang boleh kata COVID-19 ada dekat satu bandar. Dia kata sesiapa yang dia selamat, dia tak ada virus itu, tak ada jangkitan dan dia nak keluar, boleh. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i, dia yajuz keluar tapi dengan niat bukan nak lari daripada COVID atau daripada virus. Tapi kalau dia nak lari, walaupun dia selamat, dia nak lari, tak boleh keluar. Mengikuti niat dia. Macam dia nak pergi kerja, nak keluar untuk kerja dan balik sekali lagi. Boleh, tak ada masalah. Okay? Tapi dia takut kalau satu orang dia akan jangkit kepada dia, itu tak boleh keluar. Dia berdosa kalau keluar. Ya. Dan orang yang tak ada, dia nak masuk, tak boleh masuk. Okay? Nah. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة ونسبه ابن قعنب فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجل ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه. Usamah bin Zaid berkata Rasulullah SAW bersabda penyakit taun adalah tanda siksaan yang dengannya Allah Azza wa Jalla menguji sekelompok orang dari kalangan hamba-hambanya. Apabila kalian mendengar tentangnya di sebuah negeri, maka janganlah kalian datang ke sana. Apabila penyakit itu terjadi di sebuah negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian lari darinya. Ini adalah hadis riwayat Al-Qa'nabi sementara riwayat Qutaibah hampir sama. Siapa nama Al-Qa'nabi? Dekat hadis ni mula-mula Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Ya, Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab. Dia apa? Adalah Syekh Imam Muslim. Tahu Imam Muslim ni syekh dia. Kalau nak cari untuk apa ni sirah dia atau sejarah dia, dia adalah satu orang jahat. Dia duduk tengah jalan, mana dia jumpa satu orang, dia curi semua duit dia, apa yang dia ada dia akan curi. Okay, tak ada kerja dia ganggu orang lain sahaja. Okay, sampai satu hari dia duduk dekat pasar, semua orang takut pada dia. Tak ada satu orang lalu sebelah dia. So kalau dia lalu, dia akan letak kaki dia akan jatuh. Jahat sangat. Okay, semua orang dia lari jauh semua. Dan dia tak ada kerja, dia cari nak masalah, dia cari masalah dia tak jumpa. Tapi tengok di sini dekat sana ni ada satu orang
dia atas apa ni haiwan, dia naik haiwan dan dia datang. Macam tu. Dan semua orang datang, ada satu orang tanya, satu orang ambil yang kain yang di sini, semua orang jemput dia, masuklah satu orang. Dia kata, Allah, Alhamdulillah dah dapat satu kerja. Ni Abdullah bin Mas'ud kata, Alhamdulillah. Daripada pagi-pagi tak ada. Dan dia pergi tengah jalan dan dia buat macam ni. Yang ni nak berhentikan. Yang satu orang yang macam famous, semua orang nak dia. Semua orang yang di antara orang itu, orang famous, lari. Dan mereka tengok apa yang berlaku. Dia kata Masmuk, dia Abdullah bin Maslamah tanya orang itu yang di atas haiwan, siapa nama? Dia kata Syu'bah. Dia kata Ibnu Man, anak siapa? Dia kata Al-Hajjaj. Dia kata ma san'atuk, apa kerja? Dia kata al-hadith. Qala hadithni. Talakilah satu hadis. Dia nak cari masalah, sebenarnya dia tak nak hadis. Dia kata hadithni, bagi saya satu hadis. Dia kata haddathani fulan an fulan an fulan, thulathiyat, 3 orang. An Rasulillah annahu qala إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Dan dia apa ni, pergi kanan dan dia lalu pergi. Abdullah bin Maslamah dia duduk dan dia fikir, inna mimma adraka an-nas idza lam tastahi fasna' ma syi'. Kalau tak rasa malu, tak ada faedah, kamu akan mati. Dia fikir, lepas tu dia dapat hidayah dengan satu hadis. Dan dia tanya, siapa itu? Dia kata Syu'bah bin Al-Hajjaj, Amirul Mu'minin fil hadis. Dia macam Al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil hadis. Dia Syekh Al-Bukhari. Muslim tak dapat Syu'bah bin Al-Hajjaj. Okay? Dan dia tanya orang ustaz-ustaz yang zaman dia. Dia kata, siapa yang paling famous di dalam hadis? Dia kata Imam Malik. Dia kata, mana Imam Malik itu? Dia kata dekat Madinah. Dia pergi ambil semua barang-barang dia dan dia berhijrah pergi ke Madinah. Dia jumpa Imam Malik, duduk sama dengan dia 10 tahun, 15 tahun, sampai dia dapat Al-Muwatta daripada Imam Malik. Okay? Dan dia kembali. Abdullah bin Maslamah, dia kata, saya dekat Madinah, saya cari ilmu daripada Imam Malik. Tapi hati saya dengan Syu'bah bin Al-Hajjaj. Sebab Syu'bah bin Al-Hajjaj, sanad dia lebih tinggi pada Malik. Masa yang dia kembali, dia dah wafat. Dan dia mengeluarkan satu hadis sahaja daripada Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ya, ni Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, Syekh al-Imam Muslim. Ya. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن محمد المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه وإن كان بأرض فلا تدخلوها. Dari Usama berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penyakit taun ini adalah siksaan yang diturunkan kepada orang-orang yang datang sebelum kalian atau kepada Bani Israel. Apabila penyakit itu menjangkiti di satu negeri, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu kerana ingin lari darinya. Apabila terjadi di satu negeri, maka janganlah kalian memasuki. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان عامر بن سعد اخبره ان رجلا سال سعد بن ابي وقاص عن الطاعون فقال أسامة بن زيد أنا أخبرك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عذاب أو رجل أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. قال وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وابن زيد قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد بن جرير وذكر نحو حديثه. Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku bahawasanya Amir bin Sa'ad telah mengabarkan kepadanya bahawa ada seseorang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas berkenaan dengan penyakit taun. Maka Usama bin Zaid berkata, aku akan mengabarkan kepadamu tentangnya.
Rasulullah SAW bersabda, penyakit taun itu adalah azab atau siksaan yang Allah kirim kepada sekelompok orang dari Bani Israel atau sekelompok orang hidup sebelum kalian. Apabila kalian mendengar penyakit itu di sebuah negeri, maka janganlah kalian datang kepadanya. Apabila penyakit itu berjangkit di negeri kalian, maka janganlah kalian keluar darinya kerana ingin melarikan diri. Jadi Abu Rabi' Islam bin Daud Ustaz Qutaibah bin Sa'id telah bertemu kepada kami berkata Hamad dan dia adalah Abdul Zaid dan bertemu kami Hak dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah bertemu kepada kami Sufyan bin Uyainah telah bertemu kepada kami kedua-duanya dari Amr bin Dinar dengan sanad Ibn Jurayj serupa dengan hadis yang diriwayatkan. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري وذكر بإسناد يونس عن نحو حديثه. Dari Usamah bin Zaid dari Rasulullah SAW bahawa saya sudah bersabda, sesungguhnya sakit atau penyakit ini adalah siksaan di mana sebahagian umat-umat yang hidup sebelum kalian disiksa dengannya. Kemudian penyakit itu berjangkit di bumi, sesekali penyakit itu hilang dan sesekali datang. Barang siapa yang mendengar tentangnya di satu negeri, maka janganlah sekali-kali datang kepadanya. Barang siapa yang berada di satu negeri yang mana penyakit itu sedang berjangkit di sana, maka janganlah sekali-kali dia keluar kerana ingin lari daripadanya. نعم قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حبيب قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد يحدث بك. قال فأتيته فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجس وعذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وذكر بهذا الإسناد غير أنه قال لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن شعبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمعنى حديث شعبة. قال وحدثنا عثمان بن شدة وإسحاق بن إبراهيم وكلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بنحو حديثهم. قال وحدثنا ابن وقيد قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بنحو حديثهم. Dari Syu'bah dari Al-Habib berkata, dahulu kami berada di kota Madinah. Lalu sampai kepadaku kabar bahawa penyakit taun telah terjadi di kota Kufah, maka Atab bin Yasir dan selainnya datang kepadaku. Zaman Islam ada 5 kali yang taun dah dapat kolera itu. Okey, 5 kali. Okey, kali yang pertama zaman Sayyidina Umar yang pertama. Zaman Sayyidina Umar. Dan lepas tu Sayyidina Muawiyah, Amr semua. Dan ramai sahabat, Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, semua mereka wafat sebab at-ta'un. Dan sesiapa dia mati sebab at-ta'un, dia syahid. Nah. Maka Atab bin Yasar dan lainnya berkata kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berada di satu negeri lalu terjadi penyakit taun negeri itu, maka janganlah kamu keluar darinya. Apabila sampai kepadaku bahawa penyakit itu terjadi di satu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Habib berkata, aku bertanya dari siapa riwayat hadis ini? Mereka jawab dari Amir bin Sa'id yang beritahu tentangnya. Kenapa dia tanya? Kepastian. Tak boleh pastikan, tapi dia nak naikkan sanad dia. So itu selalu jangan cari untuk syekh, cari untuk syekh. Okey, paling penting. Kalau syekh dah ada dekat hidup, rugi kalau pergi ke yang kedua, pergi yang pertama, walaupun susah. Kalau dan syekh yang baik, dia yang bagi tahu syekh saya ada dekat hidup, pergilah jumpa dia. Dan syekh yang tak baik, kalau dia kata, kalau dia tak bagi tahu, okey, dia tak bagi tahu sampai mati. Masa dia mati, oh, ini syekh saya sebenarnya. Mana? Dia tak nak pelajar dia jadi macam sama dengan dia. Naam. Habib berkata, maka aku mendatangi Amir dan orang berkata dia sedang tidak ada. Habib berkata, maka aku menjumpai saudaranya Ibrahim bin Sa'd, lalu aku bertanya kepadanya. Dua-dua ahli al-hadis. Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas, Ibrahim bin Sa'd bin Abi Waqqas.
Dua-dua ahli al-hadis. Ada lagi satu orang, siapa nama dia? Umar. Umar Ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah ketua tentera atau askar yang membunuh Al-Husain. Tengok macam mana? Beza. Tapi ayah mereka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pergi dekat satu tempat yang sebelah Islamic University Madinah. Sebelah dia ada satu tempat, dia duduk sana. Dia tak share atau tak masuk fitnah di antara Ali dan Muawiyah, tak masuk. Duduk sana sampai dia mati. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Maka dia berkata, aku pernah menyaksikan Usama memberitahukan kepada Sa'ad. Dia berkata, Usama ibn Zaid, dia mengeluarkan satu hadis kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. So apa kelebihan hadis ni? Riwayatus sahabi anis sahabi. Ada satu sahabat yang meriwayatkan hadis kepada satu sahabat. So maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau dia nak kata, dia tak boleh kata saya dengar daripada Rasulullah. Tak, dia kata saya dengar daripada Usama bin Zaid, dan Usama bin Zaid dia dengar daripada Rasulullah. Sebab Sa'ad hari itu dia tak ada. Yang ada Usama. Dan siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Tak ada ramai sahabat yang mereka dengar hadis at-ta'un. Nanti ada satu hadis yang panjang, kita akan komen banyak. Naam. aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penyakit ini adalah siksa atau azab atau sisa dari azab di mana sekelompok orang yang hidup sebelum kalian disiksa dengannya. Apabila penyakit itu terjadi di satu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kabar kepada kalian bahawa penyakit itu terjadi di satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Maka Habib berkata, maka aku berkata kepada Ibrahim, apakah kamu benar-benar tak mendengar Usama memberitakan hadis ini kepada Sa'ad dan dia tidak mengingkarinya? Dia Ibrahim menjawab dia. Ya, dia macam ta'ajjub. Macam mana satu sahabat yang dia tak dengar daripada Rasulullah, dan Sa'ad lebih tua pada Usama, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dia masih dengar daripada yang orang muda, dan dia terima. Dia tak mengingkari. Dia kata tak. Dia terima. Sebab apa boleh faham, semua sahabat mereka percaya each other. Tak kata ni tak baik, tak. Semua percaya. Dan semua sahabat tahu yang paling tinggi, yang kedudukan yang paling tinggi adalah Abu Bakar. Itu kenapa masa yang Rasulullah dah wafat, mereka kata, pergilah bagi tahu Abu Bakar. Mereka tahu yang paling dekat pada Rasulullah Abu Bakar. Okay? Dan lagi satu, masa yang Sayyiduna Ammar ibn Yasir dan Hudzaifah ibn Yaman, mereka fight. Okay? Mereka ada khilaf. Okay? Sebab apa? Sebab Sayyiduna Hudzaifah ibn Yaman, apa-apa hadis daripada Rasulullah dia mengeluarkan dia. Tapi Sayyiduna Ammar ibn Yasir dia tak terima. Dia kata jangan. Kadang-kadang Rasulullah dia marah. Jangan setiap hadis mengeluarkan dia. Tengok macam mana keadaan Rasulullah hari itu. Baru boleh. Dia kata tak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang Rasulullah bercakap betul walaupun dia marah. Dia fight. Masa dia fight, dia ni Hudzaifah bin Yaman dia kata, nak diam ke atau saya pergi ke Umar? Dia diam. Ya, so mana ni semua takut pada Sayyidina Umar. Semua takut. Salman atau Salman, minta maaf. Salman al-Farisi dan Ammar bin Yasir, ya. Ammar bin Yasir. Salman al-Farisi dan Ammar bin Yasir. Dua-dua mereka fight. Dia kata nak diam atau pergi ke Umar, dia diam. Dia tahu, semua tahu. Okey, hadis yang seterusnya qala hadatsana Yahya bin Yahya at-Tamimi qala qara'tu ala Malik. Ni sama juga. Okey, qara'tu ala Malik. Kalau kita dah baca sebenarnya hadis ni dekat ni masa yang kita baca Kitabul Jami' daripada Muwatta Imam Malik. Hadis yang sama. عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام. فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. قال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافه. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف علي رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء.
فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح فرارا من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قال يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان أو عدوتان إحداهما خصبة الأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Hamad bin Abdul Rahman bin Zaid bin Khattab, dari Abdullah bin Harith bin Naufal, dari Abdullah bin Abbas bahawasanya Umar bin Khattab keluar untuk melakukan perjalanan menuju ke negeri Syam. Sampai ketika dia berada di desa Sarqa, dia bertemu dengan penduduk kota dari negeri Syam, iaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabatnya. Lalu mereka mengabarkan kepadanya bahawa wabak penyakit telah terjadi di negeri Syam. So selalu Sayyidina Umar bin Khattab dia minta tolong daripada Abdullah bin Abbas. Kenapa? Sebab dia selalu dengan ahli Al-Quran. Dia daripada ahli Al-Quran. Pergi, balik, bawa, buat apa semua. Dia minta daripada Abdullah bin Abbas. Okay. Ibn Abbas mengatakan, maka Umar berkata, panggilkanlah untukku orang-orang muhajirin yang pertama. Maka aku memanggil. Apa yang pertama? Sabiqun awalun. Apa yang sabiqun awalun? Orang-orang yang awal berhijrah. Awal berhijrah? Islam. Istilah al-awwalun atau sabiqun al-awwalun yang mereka salat kepada dua kiblat. Sesiapa yang dia salat kepada dua kiblat adalah al-awwalun atau sabiqun al-awwalun. Ni ar-rajih walaupun ada beberapa yang kata yang mereka buat dua hijrah. Yang buat dua hijrah, satu hijrah sebenarnya tiga tapi boleh kata dua, satu jenis ke Habasyah, Ethiopia dan satu ke Madinah. Siapa yang buat dua hijrah itu al-musabiqun al-awwalun. Banyak opinion. Tapi yang Imam Syafi'i dia kata yang dia salat kepada dua kiblat. Naam. Maka aku memanggil mereka. Lalu Umar bermusyawarah dengan mereka dan mengabarkan kepada mereka bahawasanya wabak penyakit telah terjadi di negeri Syam. Maka mereka pun berbeza pandangan. Sebagai mereka berkata, kamu telah keluar untuk suatu urusan yang penting dan kami tak setuju jika kamu kembali darinya. Sebagai yang berkata, bersama kamu masih banyak orang lain dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan kami tak setuju jika kamu membawa mereka ke bawah penyakit tersebut. Maka Umar berkata, silakanlah tinggalkan aku. Lalu Umar berkata, panggilkan untukku orang-orang Ansar. Maka aku memanggil mereka untuknya. Lalu Umar bermusyawarah dengan mereka dan mereka juga bersikap seperti orang Muhajirin dan berbeza pandangan seperti orang-orang Muhajirin. Maka Umar berkata, silakanlah tinggalkan aku. Kemudian Umar, apa boleh faham sampai sini? Kalau ada khilaf tak boleh mengeluarkan satu keputusan. Yang kedua, kalau ada satu khilaf, tak boleh orang yang tak percaya dengan khilaf ni atau dia tak terima dengan satu opinion tak boleh mengingkari kepada dia. Contoh, ambil gambar. Okay? Ada beberapa ulama dia kata haram, tak boleh ambil gambar. Dan ada beberapa ulama dia kata boleh, tak ada masalah. Sebab itu bukan nak mencipta satu manusia. Kalau ada khilaf, maknanya orang yang dia percaya dengan itu haram, tak boleh mengingkari kepada satu orang yang dia percaya dia bukan haram. Itu dia. Itu cara dia. La inkara fi masail al-khilaf. Apa masalah ada khilaf, tak boleh ingkar. La inkar fi masail al-khilaf. Okay? Boleh nasihat, boleh bincang, boleh bagi tahu, boleh bawa dalil, apa semua, tak ada masalah. Tapi kalau mengingkari dan dia kata fasik, mubtadi', tak boleh. Itu masalah dia. Ya. Mengikuti ini, dalil ini. Sayyidina Umar dia tak ambil keputusan sebab mereka tak bersetuju. Tapi yang selepas dia, masa yang mereka dah bersetuju, dia baru keluarkan keputusan. Baca. Kemudian Umar berkata, panggilkanlah untukku orang-orang yang ada di sisi di kalangan pembesar Quraisy yang hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Maka aku memanggil mereka. Mereka berhijrah sebelum Fathul Makkah. Sebelum buka Makkah. Itu dia kata panggil mereka. Naam. Tidak ada yang berbeza pandangan padanya. Mereka berkata, kami berpendapat agar kamu kembali bersama orang-orang dan janganlah kamu bawa mereka pergi menuju ke bawah penyakit tersebut. Maka Umar mengumumkan kepada orang-orang, sungguhnya besok pagi aku akan berada di atas tunggangan, maka kalian pun besok harus melakukan hal yang sama. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, apakah untuk ini? Apakah untuk lari dari takdir Allah? Maka Umar menjawab, seandainya bukan kamu yang mengatakannya, hai Abu Ubaidah,
maka yang ini mahal kepastian hukum. Dan Umar memang tak suka berselisih dengan Abu Ubaidah. Ya, kami ingin lari. Dia tak suka. Kenapa? Sebab dia tahu apa kedudukan Abu Ubaidah. Dia semua semua amanah dia yang jaga. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Dari tadi Allah menuju ke tadi Allah yang lain. Apa pandanganmu jika kamu memiliki unta-unta lalu kamu singgah di sebuah lembah yang memiliki dua lereng, salah satu subur dan lainnya gersang? Bukankah jika kamu menggembalakan di tempat yang subur, kamu menggembalakannya kerana taat Allah, dan jika kamu menggembalakan di tempat yang gersang, kamu juga menggembalakannya kerana taat Allah? Dia Ibnu Abbas berkata. Lalu Abdurrahman bin Auf datang, yang sebelumnya dia tak hadir kerana satu keperluan, dan dia berkata, sesungguhnya aku memiliki ilmu tentang hal ini. Okey, so maknanya Sayyidina Umar dia tak tahu semua ilmu, betul? Ya, kita akan faham macam tu. Sebab sahabat Rasulullah bukan selalu mereka duduk sama dengan Rasulullah. Mereka mungkin dia ada kerja, dia nak pergi, lepas tu balik. Macam Sayyidina Umar, hari itu dia kata, kalau saya ada kerja, saya akan pergi, dan apa yang saya kerja hari itu, macam dapat RM100, saya akan hantar satu orang Al-Ansar. Saya bagi tahu dia, duduklah sama dengan Rasulullah. Okay, apa yang saya kerja, kalau dapat 100, saya bagi kamu 50 dan 50 saya. Esok buat yang sama. Sayyidina Umar dia duduk sama dengan Rasulullah, orang Al-Ansar pergi kerja. Apa yang dapat separuh-separuh. Dia dah setuju dengan orang Al-Ansar macam tu. Kenapa? Nak cari ilmu. Okay? Dan tahu apa cerita dia. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah mendengar tentang wabak penyakit ta'un di satu negeri, maka janganlah kalian datang kepadanya. Apabila wabak penyakit itu jadi satu negeri sedang kalian ada dalamnya, maka janganlah kalian keluar kerana ingin lari darinya. Ibnu Abbas berkata, lalu Umar berkata memuji Allah dan beranjak pergi. Ni hadis dalil untuk membuat ijtihad. Kalau ada satu ulama yang ada ilmu dan dia nak buat ijtihad, boleh, tak ada masalah. Sebab Sayyidina Umar dia buat ijtihad, minta satu orang, 2, 3, siapa yang ada ilmu, dia cuba membezakan, terakhir sekali dia dah keputusan mengikuti ijtihad dia, bukan mengikuti dalil. Tapi terakhir sekali masa yang dia dapat satu dalil, dia kata alhamdulillah. Maknanya apa yang saya keputusan, dia ikut yang dalil daripada Rasulullah. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وذكر بهذا الإسناد نحو حديث مالك وزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال نعم. قال فسر إذن. قال فسار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله. قال وحدثنا أبو طاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وذكر بهذا السند غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله. Abdul Razak memberitahukan kepada kami, sedangkan dua perawi lain kata Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami nasihat tersebut hampir sama dengan hadis riwayat Malik yang dia menambahkan dalam hadis riwayat Ma'mar. Ibnu Abbas berkata dari Abu Hurairah juga berkata kepada Umar, apa pendapatmu jika seseorang mengembalakan di tempat yang gersang dan meninggalkan tempat yang subur? Apakah kamu menganggapnya dua orang yang lemah? Umar menjawab, ya. Abu Hurairah berkata, jika demikian pergilah. Ibnu Abbas berkata, maka Umar pun pergi hingga sampai di kota Madinah. Lalu berkata, inilah tempat tinggal, atau dia Umar berkata, inilah rumah insya-Allah. Ya, yang di sini ada satu orang rijalul isnad nama dia Abdul Razzaq. Dia mengeluarkan hadis daripada Ma'mar Ibn Rashid. Okey. Ni Ma'mar Ibn Rashid daripada tabi'ut tabi'in, atau boleh kata tabi'ut tabi'in. So dia anak murid Imam Malik. Okey. Okey, apa masalah di sini? Ma'mar Ibn Rashid tidak ada satu orang yang mengeluarkan hadis dia kecuali Abdul Razzaq As-San'ani. Tak ada satu orang. So maknanya satu syekh dan ada satu murid ambil ilmu dia sahaja. Tak ada banyak murid. Satu. Dua, Ma'mar Ibn Rashid masa yang dia meninggal, tak ada satu orang mengeluarkan hadis Ma'mar Ibn Rashid kecuali Abdul Razzaq. Okey? Dan dia duduk dekat mana? Dekat Sana'a. Sana'a itu dekat Yaman. So semua orang berhijrah ke Yaman nak ambil hadis Ma'mar Ibn Rashid melalui Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani dia tulis satu buku nama dia Al-Musannaf. Okey, Al-Musannaf. Okey.
daripada anak murid dia yang tulis sebenarnya, bukan dia diri sendiri yang tulis. Dan sebenarnya hadis dia tinggi. Okey, so dia mengeluarkan daripada satu orang yang bukan ramai orang yang mengeluarkan. Sayyidina Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dia dengar Abdul Razzaq As-San'ani itu dia mengeluarkan hadis Mu'ammar bin Rashid. Macam mana nak pergi? Duit tak ada. Imam Ahmad bin Hanbal dekat mana? Dekat Iraq. Macam mana dia akan pergi? Dia pergi ke terminal atau bus station. Dekat sana ramai orang yang dia nak bergerak. Masa yang dia dapat satu grup, dia kata saya nak ikut kamu, boleh? Dia kata boleh, tapi kamu tak ada duit, boleh bayar? Dia kata tak ada. Saya ada kaki saya sahaja dan ada tangan. Tak ada duit, dia kata tak ada duit. Dia kata okey tak apa, boleh kerja sama dengan kita. Dia kata boleh kerja. Dia naik dengan mereka. Sebenarnya bukan selalu dia boleh naik. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dia berjalan. Okey, ni ada kaki dia. Lepas tu tangan, apa? Dia angkat. Tolong mereka. Dan naikkan. Dia turunkan apa semua daripada Iraq sampai Yaman. Okey. Setiap hari mereka bagi dia makanan dan minuman. Sampai dia sampai ke Al-Yaman. Di dalam jalan dia kata, la budda min San'a wa in tala az-zaman. Mesti saya pergi ke San'a itu walaupun ambil masa yang panjang di dalam ni jalan. Yang paling penting saya sampai dekat sana. Untuk apa? Cari ilmu. Sini ada ikon. Ayah ibu hantar duit dan semua makanan minuman dah ada, tak ada orang datang. Itu. So itu kenapa Allah Allah jaga ilmu ni. Sampai sekarang kita baca buku Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal. Okay? Ya, dia jadi macam orang bekerja. Semua ahli trading itu yang buat bisnes tak tahu ni Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak bagi tahu apa nama dia. Okay? Sebab kalau tahu Ahmad bin Hanbal, mereka akan mentazimkan, lepas tu berespek tak, dia tak bagi tahu. Sebab masa itu tak ada gambar, tak ada IC, tak ada apa-apa. So mereka tak tahu. حديث سترسني قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. Dari Abdullah bin Amir Rabi'ah bahawasanya Umar keluar menuju negeri Syam sampai di desa Sarqa dengan kabar bahawa wabak taun terjadi di Syam. Maka Abdul Rahman bin Auf mengabarkan kepadanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah mendengar wabak penyakit itu di suatu negeri, maka janganlah kalian datang kepadanya. Apabila wabak itu terjadi di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar kerana ingin lari darinya. Maka Umar bin Khattab meninggalkan desa Sarqa. Dan dari Ibn Syihab dari Salim bin Abdullah bahawasanya Umar radhiyallahu anhu kembali pulang bersama orang-orang setelah mendengar hadis riwayat Abdul Rahman bin Auf. Kenapa Salim bin Abdullah dia kata macam tu? Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Kenapa dia kata macam tu? Umar dia balik sebab hadis Abdul Rahman bin Auf. Kenapa dia kata macam tu? Kenapa? Ni panggil dia di dalam ilmu hadis khabarul wahid. Kalau satu orang sahaja dia sebenarnya kita percaya dia thiqah dan dia hafiz, boleh ingat, dia mengeluarkan satu hadis, kita akan terima atau tidak? Sebenarnya bukan hadis mutawatir. Kita ada hadis wahid atau panggil dia hadis ahad, khabarul ahad, dan lepas tu kita ada dua yang panggil dia aziz, dan lepas tu kita ada tiga iaitu panggil dia al-mashhur atau ar-rajih. Atau apa panggil dia? Tak. Al-mashhur atau al-mutawatir. Ya, al-mutawatir. Kalau lebih pada tiga. Mashhur atau mutawatir. Kita ada satu atau dua. Dia balik daripada satu hadis sahaja. Sebenarnya Sayyidina Umar terima khabarul wahid. Atau hadithul ahad. Itu minggu lepas satu cikgu dia tanya, Ustaz, ada dekat Sahih Bukhari dan Muslim khabarul ahad? Saya kata, ya, ada banyak. Dia kata apa contohnya? Saya kata ni hadis Abdul Rahman bin Auf fi ta'un.
Okey, hadis khabar ahad sahaja. Tak ada ramai orang yang tahu. Kalau innamal a'malu binniyat, siapa yang mengeluarkan dia? Umar saja. Ni yang paling famous, innamal a'malu binniyat, hadis ahad. Satu orang yang mengeluarkan. Okey, kita akan berhenti di sini insya-Allah dan sambung minggu depan insya-Allah. Subhanakallah hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, ni al-mud dan as-sa'. Ni Rasulullah dia ambil mandi memakai ni. Dan kalau ambil wuduk sama dengan ni, al-mud. Ni kalau nak tahu berapa muat dia yang di dalam dua tangan. Kalau ambil dua tangan dan letak di sini, boleh. Macam besar. 4 mud 1 Ya, 4. Ya. Okey, dia ambil 1, 2, 3, 4 di sini dia jadi 1 mud. Ni Rasulullah boleh berwuduk. Okey. Dan di sini kalau 3 ya, 3 daripada ni dia akan keluar ni. Saya dah dah semak, betul. Dan ni daripada Madinah, ni daripada India. Ni 2 mud. Ni 2 mud. 2 daripada ni macam ni. Okey. Ya. Okey, itu saja.